السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التوحيد واهدنا صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada ini dapat kita sambung dengan hadis lalu kitab Al-Hadiyun Nabawi fi Raqaib, tunjuk Nabi pada hati. Kita masih lagi bincang hadis yang kedua di bawah tajuk Al-Imtihan bil Musa'ib, iaitu ujian dalam bentuk musibah. Jadi minggu ini kita berhenti pada huraian matan hadis yang kedua. Wa amma qawluhu ta'ala abdi fafihi tashrifun lil mu'min لأنه أضافه إليه سبحانه وتعالى لأن المؤمن جندي من جنود الله فما من شرف أعظم من هذا الشرف. Dan adapun firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi yang kita baca itu, yaitu perkataan abdi yang bermaksud hambaku. Dalam mata hadis itu firman Allah Ta'ala melalui hadis kursi yang diriwayatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'min. Allah Ta'ala berfirman, tiadalah bagi hambaku yang beriman, ma li'abdi al-mu'min. Jadi perkataan abdi yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam matan hadis kursi itu, fafihi tashrifun lil mu'min, dia satu kemuliaan bagi orang mukmin, satu pengiktirafan bagi orang mukmin. Allah Ta'ala guna abdi, hambaku, dalam hadis itu menunjukkan satu pengiktirafan, tashrif, memuliakan orang yang beriman. Sebab perkataan hamba ni kalau kita guna sama-sama kita, satu perkataan yang sensitif, sensitif kalau guna sama kita. Kalau kita panggil sama-sama kita hamba, bunyi macam menghina dan sebagainya, bunyi hamba, hina sekali lah kan. Tapi kita dengan Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala sebut abdi dan ditujukan kepada orang beriman, ini satu kemuliaan. Li'annahu adafahu ilaihi subhanahu wa ta'ala, kerana yang menyandarkan perkataan ini ialah Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala yang memberi pengiktirafan. Sebagaimana yang kita maklumi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pun Allah Ta'ala panggil dia dengan abd, hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi, dalam surat Al-Isra ayat pertama yang menceritakan tentang perjalanan Nabi kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Allah Ta'ala guna perkataan abdun, subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba
kemuliaan dan satu pengiktirafan, bukan satu penghinaan. Kalau mengikut pemikiran kita dan akalan kita, dia macam satu penghinaan. Sebab kita faham hamba itu dalam konteks kita ialah orang suruhan, budak suruhan, orang suruhan, orang yang tidak ada nilai, orang yang boleh dijual beli. Orang nak beli bila-bila masa boleh, orang nak jual bila-bila masa boleh. Dan hidup dia dalam keadaan ikut perintah, buat kerja. Tapi dalam konteks kita dengan Allah Ta'ala, bila sebut hamba, sangat mulia. Itulah yang terbaik dan sangat cocok dengan perkataan mukmin. Dan sebab itulah Nabi kita menggalakkan kita letak nama anak-anak ni dengan nama Abdullah. Itu adalah yang terbaik, Abdullah, hamba Allah. Lianna al-mu'min, kerana orang beriman itu jundiyun min junudillah, ia adalah tentera daripada tentera-tentera Allah. Hebat orang beriman ni. Pertama dia hamba Allah. Kalau kita rasa diri kita ni orang beriman, kita adalah hamba Allah. Dan yang kedua, kalau kita rasa kita orang beriman, kita adalah tentera Allah. Sebenarnya pula jawatan tentera pula. Sebab sifat tentera ni dia patuh. Dia patuh kepada arahan. Dia tidak kena langgar arahan. Dan dia sangat ikut undang-undang. Kita apabila jadi tentera Allah Ta'ala pun gitulah, sangat patuh dengan arahan Allah Ta'ala. Dan dalam kehidupan kita ni ada tentera-tentera Allah Ta'ala yang mana kita tidak tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, Allah Ta'ala kata. Tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu itu melainkan ia sahaja, yakni Allah Ta'ala. Maknanya banyak tentera Allah. Selain pada orang beriman, ada lagi tentera-tentera Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Kemudian Allah Ta'ala kata juga, walillahi junudus samawati wal ard. Milik Allah Ta'ala tentera langit dan bumi. Banyak tentera Allah Ta'ala, cuma kita tidak nampak. Cuma alim ulama dia senaraikan, di antaranya al-malaikah, para malaikat juga tentera Allah. Ini berlaku semasa peristiwa Badar. Allah Ta'ala hantar tentera. Allah Ta'ala hantar para malaikat. Iz yuhi rabbuka ilal malaikati inni ma'akum fathabbitul ladina amanu. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada malaikat. Dia kata, sesungguhnya aku menyertai kamu, yakni memberi pertolongan kepada kamu wahai Muhammad dalam peperangan Badar itu. Fathabbitul ladina amanu, dengan tujuan untuk menetapkan hati orang beriman. Nak tetap hati, tak sibuk berganjak, tak sibuk lagi, tak sibuk rasa takut, tak sibuk rasa goyah dan sebagainya. Perasaan-perasaan ini semua adalah daripada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala hantar tenteranya yang berupa malaikat, dan kerjanya juga sa'ulqi fi qulubil ladina kafarur ra'. Allah Ta'ala kata, aku akan mencampakkan, memasukkan, mengisikan dalam hati-hati orang kafir itu perasaan gerung dan takut kepada tentera Islam atau orang Islam. Ini perkara yang tidak boleh kita lihat dengan mata kasar. Kemudian peranan tentera Allah Ta'ala daripada kalangan malaikat ini juga, fadribu fawqal a'naq, lalu pancunglah leher-leher musuh Allah Ta'ala, ini orang kafir. Kerja dia. Dan memang dalam peperangan Badar telah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dia tengok sendiri macam mana tentera-tentera musyrikun itu putus kepala depan dia. Tiba-tiba putus kepala satu, tapi tak nampak orang yang penggal kepala itu siapa.
Apabila dia cerita kepada Nabi SAW, Nabi kata itu adalah malaikat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala hantar. Wadribu minhum kulla banan, dan potonglah anggota-anggota mereka, semua anggota-anggota musuh Allah Ta'ala. Itu di antara tentera Allah Ta'ala selain pada orang beriman, ibadullah ataupun hamba-hamba Allah Ta'ala juga disebut al-mu'min sahaja. Kemudian disebut juga dalam Al-Quran al-jarad wal-kummal wal-tafadi', belalang, kutu, katak. Ini Allah Ta'ala hantar kepada Fir'aun dulu. Kemudian ar-rih wal-matar, angin, hujan. Nabi sebut dalam satu hadis al-ma' wal-rih jundani min jududillah wal-rihu jundullahi al-azam. Nabi sebut riwayat oleh Ibn Abbas, air dan angin itu dua-duanya ada tentera Allah, dan angin adalah tentera Allah yang sangat besar. Allah Ta'ala mengazabkan kaum Ad dengan angin. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal 'aqim, dan pada kaum Fa'ud itu tatkala kami telah hantar kepada mereka angin ribut yang tiada manfaat untuk mereka. Kalau angin yang bermanfaat itu, angin sepoi-sepoi itu sedap, sejuk, tapi angin yang menghancurkan mereka. Juga tentera Allah At-Tufan, Taufan, Al-Zalazil, gempa bumi. Gempa bumi dalam Quran banyak sebut. Fakazzabu fa akhadathum ar-rajfah. Ar-rajfah itu az-zilzal asyadid, gempa bumi yang sangat dahsyat. Ketika mana mereka membohongimu, ini cerita Nabi Saleh kaum Samud. Fa akhadathum ar-rajfah, lalu kami binasakan mereka dengan gempa bumi yang dahsyat. Tentera Allah Ta'ala juga. Al-khasfu, bumi terbelah, di mana bumi menelan mereka itu. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, lalu kami timbus dia bersama-sama dengan rumah dalam tanah. Ini berlaku kaum-kaum terdahulu. Qarun, ini berlaku ke atas Qarun. Petir as-sawa'iq, ini juga berlaku ke atas kaum Thamud. Dan yang terakhir yang digariskan oleh alim ulama al-amrad, berbagai jenis penyakit, virus, kuman, semua yang sangat halus dan bilangannya yang sangat banyak, itu adalah tentera Allah Ta'ala, yang mana manusia kadang-kadang tidak mampu untuk berhadapan dengan kuman ini. Yang apabila kita tengok dengan mikroskop juta-juta kali ganda baru nampak, kadang-kadang manusia ini tidak boleh melawan. Semua itu tentera Allah SWT. Dan termasuk di sini al-mu'min. Fama min syarafin a'zamu min hadha syaraf, dan tidak adalah kemuliaan yang lebih besar daripada kemuliaan ini yang Allah Ta'ala letak pada orang-orang yang beriman itu. Walakin hadha at-tashrif wal jazaa' al-'azim laysa likulli man sabara wa ihtasaba, bal huwa lil mu'min wahdahu idza sabara wa ihtasaba. Amma al-kafiru falaysa lahu fil akhirati min khalaq wa in sabar. Penulis kata akan tetapi kemuliaan ini dan juga balasan yang besar ini bukan semuanya bagi orang yang sabar. Kita tidak kata orang sabar itu boleh terus balasan yang besar. Balasan besar yang kita belajar ini iaitu balasan syurga lah, al-jannah. Jadi sebut oleh Allah Ta'ala tadi adalah hadis ini Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, thumma ihtasabahu illa al-jannah, kemudian apabila dia bersabar maka balasannya syurga. Yang menjadi idaman kita semua, idaman orang beriman, orang Islam nak masuk syurga. Maknanya dia kata di sini laisa likulli man sabara wa ihtasaba, bukanlah bagi setiap orang yang sabar semata-mata, bal huwa lil mu'min wahdahu, bahkan ia adalah bagi orang mukmin idza sabara wa ihtasaba, bagi orang beriman yang sabar. Ammal kafir, ada orang kafir, falaisa lahu fil akhirati min khalaq wa sabar,
Tapi bagi orang yang kafir itu tidak ada baginya balasan kebaikan atas syurga sana walaupun dia bersabar. Itu beza. Orang kafir ada juga jenis sabar. Apabila ditimpa ujian dia sabar ada. Orang yang tidak beriman dia sabar ada. Orang fasik, orang yang tak sembahyang, orang yang tidak puasa, tapi bila diuji oleh Allah Ta'ala dia sabar. Kadang-kadang mereka ini lebih sabar daripada orang yang gaji sembahyang. Kadang-kadang orang yang gaji sembahyang ni payah nak sabar. Dipanggil apa? Pongong. Pongong hai, pongong. Allah Ta'ala uji dia dengan pongong. Pongong ni maknanya cepat marah ataupun mudah marah. Kadang-kadang orang itu dia sembahyang, dia puasa dia, tapi penyabar. Tapi adakah Allah Ta'ala bagi masa syurga kepada semua orang yang bersabar? Tidak. Penulis kita dia kata tidak. Dia hanya bagi orang beriman yang sabar. Wa hal yakfi mujarradul iman bil idafa ila al-ihtisab li dukhul jannah. Ala yumkinu an yaqa' al-ihtisab min al-fasiq al-'asi. Adakah memadai semata-mata iman yang disandarkan, keimanan yang disandarkan kepada sabar untuk masuk syurga? Tidakkah boleh berlaku ayyaqa al-ihtisab min al-fasiq, kesabaran itu daripada orang fasik dan orang yang buat dosa? Innana la budda 'inda al-bahthi fi ayyati mas'alatin an najma'a kull an-nusus al-muta'alliqah bil mawdu' wa an nafhamahuma fahman kamil mutakamilan sahihan. Amma in akhadna kull nass 'ala hidah بغض النظر عن بقية النصوص فتكون النتائج عجيبة غريبة متناقضة. Maknanya di sini disebut indana la budda indal bahsi, mana kita mesti ketika kita mencari fi ayati mas'alatin, pada mana-mana masalah, an najma'a kullan nusus adalah kita menghimpun semua nas-nas al-muta'alliq bil mawdu' yang berkaitan dengan tajuk ini. Wa an nafhamaha fahman mutakamilan sahihan, dan kita hendaklah mengambil faham kedua-duanya secara sempurna dan betul. Jangan kita faham secara dipanggil sathi. Amma in akhazna kulla nassin ala hida bi ghadd an-nazar ala baqiyat an-nusus fatakun nata'ij ajibah gharibah. Wa bina'an ala zalik fa hunalika iddat ajwibah ala hadha as-su'al la ta'arud bainaha. Jadi dibinakan atas perkara itu, maka di sana ada beberapa jawapan di atas persoalan ini. Pertamanya, annal hadis lam yadhkur annahu yadkhulul jannah fawran, bahawasanya hadis ini tidak menyebut bahawa orang yang bersifat sabar tadi di atas ujian masuk syurga secara fawran, segera. Walizalika fahaza yarji' ila hali hadzal mu'min al-muhtasib. Yang demikian itu ia kembali kepada keadaan orang beriman yang sabar. Fa in kana salihan muaddiyan al-fara'id, jika sekiranya dia adalah seorang mukmin yang saleh yang melaksanakan semua perintah kefarduan Allah Ta'ala, mustaniban an-nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, dakhala al-jannah fawran duna azab atau ta'khir, maka dia boleh masuk syurga dengan segera tanpa azab dan juga tanpa lewat. Wa in kana mu'minan fasiqan 'asiyan wa btuliya, dan ada pun orang mukmin yang fasik dan orang mukmin yang melakukan maksiat, kemudian dia diuji dengan bimauti aziz, dengan kematian orang yang disayanginya, fasabara, dan dia sabar, fa hadza yadkhulul jannah bi imanihi wa sabrihi, dan dia boleh masuk syurga dengan keimanannya dan kesabarannya. Walakin ba'da'an yu'adzib 'ala zunubil ukhra, tetapi selepas dia diazab atas dosa-dosanya yang lain. Dia nak ayat sini perbezaan di antara orang mukmin yang sebenar, yang sebenar-benar mukmin yang melaksanakan titah perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala dengan Allah Ta'ala. Lalu apabila dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian kematian orang yang dia sayangi contohnya, yang merupakan satu ujian yang sangat-sangat ke atas dirinya,
mencabar dirinya, mencabar kesabarannya, lalu dia boleh bersabar pada waktu itu, maka orang mukmin ini boleh masuk syurga dengan segera disebabkan sifat sabarnya itu. Ada pun orang mukmin yang fasik, yang sentiasa melakukan dosa terhadap Allah Taala, yang banyak dosa, apabila diuji dengan ujian yang sama, kematian orang yang disayangi, lalu dia bersabar, maka dia tidak boleh masuk syurga dengan segera juga, tapi dia kena masuk neraka dulu dan diazab oleh Allah Taala atas dosa-dosanya yang lain. Lepas tu baru boleh masuk syurga. Itu maksud oleh sini. Yang keduanya adalah hadis yazkur al-mu'min wal mutabadir ila az-zihni anna al-mu'min huwa al-multazim bi awamirillah ta'ala. Sesungguhnya hadis ini mengingatkan kita, orang mukmin, maknanya terlintas di fikiran kita bahawa orang beriman itu ialah al-multazim bi awamirillah, ialah orang yang patuh dengan perintah Allah Ta'ala. Lianna kalimata mu'min, kerana perkataan mu'min bil makna istilahi, daripada segi makna istilahnya, tashmulul i'tiqad, meliputi pegangan dia, akidah dia, wal qaul, dan ucapan dia, wal amal, dan amalan dia, al munsajim ma'a amrillah ta'ala, yang selari ataupun selaras dengan perintah Allah Ta'ala. Wala yasriful kalam anna ma'na istilahi ila ma'na lughawi illa liqarinatin wala qarinah sarifah huna, bal qarinah wa hiya al-jazaa al-mazkur dalla ala anna al-murad al-mu'min at-taqi lal mu'min al-fasiq. Wa ala hadha fa syurut dukhul jannah hiya al-iman, awalan al-iman, al-thani at-taqwa, al-thani as-sabr ihtisaban lillahi ta'ala. Jadi dia kata makna istilah dan makna lughawi dalam hadis ini tidak berlaku, melainkan ada tandanya. Dan tanda di sini tidak jelas, dia kata bal al-qarinah, bahkan tanda di sini ialah al-jaza' al-madhkur, balasan yang disebut, iaitu dalla ala anna al-murad al-mu'min at-taqi, yang mana menunjukkan di sini yang dikenaki dengan mukmin yang bertakwa, la al-mu'min al-fasik, bukan orang beriman yang fasik yang melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Wa ala hadha fa syurutu dukhul jannah, ya, maka atas yang demikian itu syarat-syarat untuk masuk surga itu, pertamanya al-iman, pertama kena ada iman. Penulis kitab ni kata yang pertama al-iman, yang kedua at-taqwa, kena ada taqwa, dan yang ketiga as-sabru, kena sabar, ihtisaban lillah, mengharapkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha yuzakkiruna biqaulihi ta'ala, dan ini mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian melainkan orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan orang yang berpesan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang yang berpesan dengan kesabaran. Jadi penulis ini memberitahu kepada kita bahawa ini dalil yang menunjukkan bahawa orang-orang yang boleh masuk syurga itu mestilah melengkapi dirinya dengan syarat yang pertama al-iman, beriman kepada Allah Ta'ala, alladzina amanu, yakni orang beriman dengan rukun-rukun iman yang lengkaplah. Bukan kata beriman separuh, dot separuh, bukan. Keimanan yang lengkap, keimanan yang syumul, keimanan yang sempurna. Bukan keimanan yang sekerak-sekerak. Kalau sekerak-sekerak tak jadi beriman. Ustaz apa ni, Gumulah Arwah Ustaz Ibrahim Ismail Qamus beritahu, dia kata jangan jadi macam burung unta. Aja dengar dia buat perumpamaan, jangan jadi macam burung unta. Orang tanya apa, jangan jadi macam burung unta. Pasal dia burung pun tidak, unta pun tidak. Kita tengok ada burung unta kan. Burung pun tak, unta pun tidak. Jangan gitu. Maka kalau nak kita ni dilabel oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang benar-benar beriman, Allah Ta'ala adalah pertamanya ada sifat iman, iman yang sempurna, bukan sekerak-sekerak,
Boleh dia ramai, dia beriman sekat-sekat tu tak. Dan ramai lagi di antara orang Islam dia. Banyaklah hari ni yang kita tengok, kita lihat berlakunya kerosakan iman pada diri mereka. Tubik mulut tu rosak dah iman. Banyaklah contoh-contoh. Dia kata apa? Tuduh kepala ni tidak wajib dan macam-macam lah. Aurat dia kemaluan dia pihak belakang tapi dia pakainya habis juga tutup, tidak tutup depan belakang. Tapi dia kata tutup kepala itu tidak wajib. Mana Allah Ta'ala suruh tutup kepala? Sedangkan ada ayat yang Allah Ta'ala rantau suruh kita pakai tudung, tak labuhkan tudung kamu sehingga melepasi dada kamu kan? Tapi gitulah apabila orang tidak faham Quran. Dan sebenarnya itu menandakan tidak beriman. Tapi kalau kita kata tak beriman, marah. Anna hadzal hadis wa masyakalahu min al-ahadis. Jadi tadi itu beriman, beramal saleh, dan berpesan dengan kebenaran dan pesan kesabaran. Itu 4 syarat dia. Wa anna hadzal hadis ma wa masyakalahu min al-ahadis allati tazkuru anna man fa'ala kaza dakhala jannah. Sesungguhnya hadis ini dan yang seumpama dengannya daripada hadis-hadis lain yang menyebut tentang orang yang melakukan amalan berikut masuk surga. Ada banyak hadis lain lagi. Ini salah satu hadis. Maknanya kalau orang tu bersabar atas kematian orang yang disayanginya, Allah Ta'ala kata balasannya masuk surga. Ada hadis lain juga yang Allah Ta'ala cerita buat sekian-sekian amalan masuk surga. Wa man fa'ala kadza dakhala an-nar. Dan orang yang buat sekian-sekian masuk neraka. La tadullu ala anna al-amal la tadullu ala anna al-fi'l al-mazkur wal miqyas duna baqiyatil af'al. Dia kata bukan menunjukkan perbuatan yang disebut ini menjadi satu neraca tanpa amalan yang lain. Fal amal kulluha al-miqyas. Amalan semuanya jadi neraca. Lakinnaha tadullu ala anna hadzal fi'l al-mazkur yasmumu fi idkhal al-insan al-jannah wa an-nar laysa illa. Akan tetapi dia kata hadis ini menunjukkan kepada kita ataupun amalan ini menunjukkan kepada kita bahawa dia memberi saham bagi memasukkan manusia ke dalam syurga atau ke dalam neraka. Maknanya di antara amalan-amalan yang menjadi sebab seseorang itu boleh masuk syurga. Gitu. وهذا شبيه بقولهم القشة التي قصمت ظهر البعير ومعلوم أن القشة وحدها لا تقسم ظهر البعير ولكننا لو حملنا حملا ثقيلا فإنه يطيقه فإذا زدنا شيئا خفيفا أطاقه أيضا وهكذا حتى نزيده قشة فينقسم ظهره فالقشة أسهمت في قسم ظهره ولم تقسمه وحدها. Sikit lagi dah berhabis tajuk kedua. Dia kata ini menyerupai kata-kata orang Arab. Ada orang Arab berkata al-qashatul lati qasamat zahral ba'id. Satu perumpamaan dia kata satu ranting kering, ranting kayu kering itu boleh mematahkan belakang unta. Dia kata al-qashatul lati qasamat zahral ba'id. Ini pepatah orang Arab lah. Begitu juga ada pepatah Melayu kan. Pepatah orang Arab dia kata ranting kering hak kecil itu boleh mematahkan belakang unta. Tak ada haji. Ada ranting kayu kering hak halu, hak rengeh dah, hak kecil itu boleh ke patah belakang unta? Tak ada haji. Tapi dia kata gitu, apa dia kata gitu? Wa ma'lum anna al-qashah wa la taqsu zahr al-ba'id. Diketahui bahawa ranting kering hak halu itu satu-satu dia saja tak boleh mematahkan belakang unta. Dia kata walakinna la hamalna hamlan sakita fa yutiqu. Kalau kita tetapi lam hamalna hamlan sakita fa innahu yutiqu. Kalau kita letak atas belakang boleh kita bawa dia, tak ada masalah. Fa idza zidna shay'an khafifan ataqahu aidan. Kalau kita tambah sikit orangnya boleh juga kita bawa, mampu tidak berat. Wa hakaza hatta nazida al-qasha
Yang qasmu sahabat. Tapi dia kata disebabkan tambahan yang banyak, banyak fal qasatu ashabat fi qasmi zahrihi, maka ganti kayu orang tadi memberi saham untuk mematahkan belakang unta tadi. Walam taqsim walau, tapi dia tak boleh mematahkan belakang unta itu sendirian. Maknanya dengan banyak ganti tadi, ganti banyak letak atas belakang unta tu, disebabkan banyak, walaupun benda tu rasanya gengnya, sosok tu gengnya kecil, tapi disebabkan banyak, maka boleh mematahkan belakang itu. Begitulah dia kata amalan-amalan kita ni dia gabung. Dia gabung amalan ni gabung semua, itu boleh masuk syurga. Bukan kata amalan tu so dia boleh syurga. Kalau amalan tu so kan, bermakna orang tu ada kematian, orang dia disayangi, kemudian dia sabar, masuk syurga Tuhan kata. Maka dipahami daripada hari itu dia tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah buat benda lain dah. Cukup dah. Apabila dah ujian hari dia, contohnya kematian isteri dia, ke anak dia, ke orang dia sayangi, kemudian dia pun sabar dengan kesabaran yang betul lah. Sebab orang mana tepat kesabaran dia, maka dia kata, masuk surga dah aku. Sembahyang dah, tak boleh, puasa dah. Gitu maksudnya. Sebab kadang-kadang orang boleh faham hadis tu dalam keadaan dia faham mata hadis tu so, tak betul. Bukan hadis ni sajalah, banyaklah ada hadis lain orang ambil faham untuk diri dia dalam konteks hadis tu so. Contoh banyak orang Nabi sebut kan, apa ni, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tu hadis tu so. Siapa orang sebut la ilaha illallah masuk surga. Jadi dia kata tak apa sembahyang, duduk puasa, duduk apa, kita kata la ilaha illallah masuk surga. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu perkataan la ilaha illallah ni sendiri, apabila Nabi sebut depan orang Arab Badui, orang Arab Badui ni dia faham, sehingga dia kata ke Nabi kita SAW, dia kata haza amrun yakrahul muluk. Ini dia kata benda raja-raja marah ni. Kalau kita ajar bersama-sama kita, tak suruh ke apa dah kita ajar la ilaha illallah, pakai begitu je lah. Kadang-kadang orang Cina disebut la ilaha illallah, orang Syiah disebut la ilaha illallah. Tapi apabila Nabi kita SAW ajar kepada Arab Badui ini, bikah balik kata ke Nabi kita SAW, Muhammad haza amrun yakrahul muluk. Muhammad ni benda raja-raja marah ni. Makna besar. La ilaha illallah tu besar. Bukan kata apa 2-3 perkataan tu saja tu, tapi dia memberi makna besar dan luas. Benda ni orang panggil apa? Al-kalimatut thayyibah. Ataupun disebut juga dengan kalimat tauhid. Maka apabila Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa sebut la ilaha illallah masuk syurga, bukan sekadar sebut, kena disertai dengan amalan. Gitu. Dan amalan tadi bukan so amalan je, amalan digabungkan. Seperti mana hadis Nabi sebut ni, orang yang kematian, orang yang disayangi, lalu dia sabar tahu syurga, tidak cukup dengan hak ni saja, tapi kena gabung dengan lain lagi. Dia sembahyang, kena comel, puasa, kena comel, mulut pun kena jaga mulut. Bukan kata mulut je duduk ngopak kau ke, duduk kacau mulut dia. Ataupun tak pakai tudung ke apa. Patut kita kata, dia mati tu lelaki, dia sabar, kita kata masuk syurga dia ni. Tak boleh. Tidak cukup dengan itu. Itu maksud penulis kita ni. Fal hadithu izan ala hadha yubayyin anna al-ihtisab yasbumu ishaman 'aziman fi dukhulil mu'min al-jannah. Wallahu a'lam. Maka hadis ni kalau begitu menunjukkan bahawa kesabaran itu memberi satu saham daripada saham yang besar untuk masuk syurga, untuk seorang beriman masuk syurga. Sabar itu salah satu daripadanya. Banyak lagi orang lain yang mesti kita lengkapkan bersama, gabung bersama. Tak cukup dengan kita kata sabar tersebut. Pemahaman mesti secara keseluruhan. Orang yang disebut apa? Holistik. Holistik ni secara keseluruhan, menyeluruh. Dia dah kata juz'un. Satu juz' daripada juz' yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis itu banyak. Ada keadaan tertentu, di sini Nabi sebut gini, di sini Nabi sebut gini, di sini Nabi sebut gini, di sini Nabi suruh, di sini Nabi larang. Kena gabung semua. Jadi ini
untuk kita perolehi, kita dapat dia melalui pembelajaran kita. Kena belajar dan mendalami. Ramai orang kadang-kadang dia ambil bahas secara umum, secara luaran kita, sebab itu timbunya orang yang tidak sembahyang ataupun orang yang sembahyang niat sembahyang. Sembahyang itu niat bagi dia. Banyak dah orang yang tak sembahyang Jumaat hari ni ramai. Orang yang tak sembahyang ni ramai sebenarnya. Orang yang tak sembahyang Jumaat pun ramai. Sebab dia faham dalil-dalil ayat Quran dan hadis secara luaran, dia tidak memahami daripada apa yang diperincikan oleh para alim ulama. Kena belajar. Jadi setakat itu malam, insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin